Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang terbaik untuk hadir dalam majlis ilmu dan menambahkan ilmu yang bermanfaat, dan paling penting beramal dengan ilmu tersebut, dan mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala yang terbesar untuk kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberi petunjuk menjadi sebagai seorang Islam, orang yang beriman, orang yang nak mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Di saat-saat pada hari ini orang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, hanya mengikut hawa nafsu dan mengikut sifolan-sifolan tanpa dalil dan tanpa fakta daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Rugilah mereka yang ingin membekalkan diri mereka tetapi salah bekalannya. Dan berhati-hati kita berada di akhir zaman. Berhati-hati kita berada pada zaman ini, merupakan zaman yang memerlukan ilmu yang tepat, kekuatan ilmu dan kesabaran dalam berhadapan dengan kejahilan masyarakat. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, menuntut ilmu adalah wajib. Wajib untuk kita mengenal penciptanya. Kita akan pencipta kita. Kita akan dipertanggungjawabkan disebabkan kejahilan kita. Tidak ada alasan pada Allah nanti bahawa mengatakan aku jahil, aku tak tahu. Tak ada alasan. Setelah Allah memberikan kepada kita telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, akal untuk berfikir, hati untuk menilaikannya, tiba-tiba kita mengatakan kita tak tahu, kita jahil, silap besar. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, wajib menuntut ilmu dan wajib kita beramal dengannya, wajib menyebarkannya dan selamatkan saudara mara kita daripada api neraka. Dan insya-Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi berkisar dalam bab yang berkaitan dengan adab-adab makan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi yang mana ianya diutuskan untuk menyampaikan kepada kita, yang mana dia menyampaikan wahyu yang Allah berikan kepada Rasul itu kepadanya untuk diterangkan kepada kita di antara perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang kita lihat dalam bab ini yang berkaitan dengan tuntutan harian kita, berkaitan dengan makan, minum, tuntutan harian kita, merupakan perkara yang asalnya adat tetapi dijadikan ibadat. Adat yang dijadikan ibadat, maka kita mendapati walaupun kita makan, kita dapat pahala. Walaupun kita minum, kita dapat pahala. Begitu sekali Allah nak memberikan pahala kepada kita. Hatta maaf kata, sehingga kita bersama keluarga kita, bersenda gurau dengan keluarga kita pun ada pahalanya. Oleh kerana itu kita kena faham, ya, bila ada pahala ada dosanya. Yakni bila perkara itu bertentangan dengan syarak, bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia menjadi dosa. Subhanallah. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, wajib kita memahami apakah tuntutan itu, sehingga agama kita mengajar ada adab makan kepada kita, ada adab minum, ya. Begitu teliti agama kita untuk mengangkatkan sebagai ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik ummah yang akan keluar kepada manusia. Maka diajarkan ada adab, tetapi sayang ada adab ini tidak diambil. Sayang ada adab yang menyebabkan nama kita harum sebagai seorang muslim hilang begitu saja, dan kita mengambil ada adab barat, kononnya lebih advance, lebih hebat, ya, lebih bertamadun. Na'udzubillah min zalik. Siapa yang beriktikad begitu rosak, ya, rosak dia punya fahaman. Kerana apa? Dia menganggap barat lebih hebat daripada Quran dan Sunnah. Baik, bab 108, babu karahatil akli muttaki'an, kemakruhan makan sambil bersandar.
An Abi Juhaifah Wahbi ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'a rawahu al-Bukhari qala Khattabi al-muttaki'u ha huna huwa al-jalisu mu'tamidan ala wita'in tahtahu qala wa aradu annahu la yaq'ud ala al-wita'i wal wasa'id ka fi'li man yuridu al-iksari min at-ta'am bal yaq'udu mustawfizan la mutma'inna wa ya'kulu bulghah. Hadha kalamul Khattabi wa asyara ghairuhu ila anna al-muttaki'a huwa al-ma'ilu ala jambihi wallahu alam. Dari Abu Juhaifah iaitu Wahb ibn Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak akan makan sambil bersandar muttaki. Okey, kita dah terangkan bab ini dahulu dan perbahasan para ulama ya dalam bab hadis-hadis yang begini diulang-ulang. Maka dikatakan Al-Khattabi berkata al-muttaki di sini ialah orang yang duduk sambil bersandar pada tempat yang diletakkan di bawahnya, dia sandarkan diri dia. Dan kita dah terang macam mana raja-raja zaman dahulu makan tu, yang mana dikipas oleh dayang, dia makan buah-buah sambil baring muttaki ya. Maka itu yang diharamkan, dilarang. Dia ada unsur-unsur yang dikatakan macam orang yang takabur, macam orang yang sombong, macam orang yang besar makan ya, menunjukkan kesombongannya. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan hadis ini bahawa dia tidak pernah makan muttaki, cara duduk yang begitu, maka makan cara kita yang buat biasanya insya-Allah tak menjadi masalah. Dan ada yang mengatakan muttaki letak tangan begitu, dan saya pernah bertanya dalam bab ini, ianya tak menjadi masalah. Bukan itu maksudnya. Muttaki makan bersandar macam itu ke, tak menjadi masalah. Okey. Jadi hadis ni secara kasar kita telah bahaskan bahawa yang dikatakan muttaki ini ialah bersandar dengan badan dia ataupun dengan tangan sambil makan, seperti menunjukkan orang kaya, seolah-olah baring dan ya, sambil makan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala raaitu Rasulullah. Okey, ini kalimah siapa yang ada buku ni baris dia tak betul. Raaitu Rasulullah ya, bukan lullah, maf'ulun bih di situ. Jalisan muqiyan ya'kulu tamran, rawahu Muslimun. Wal muqi walladhi yalsiqul al-yayhi bil ardi wa yansibu saqaihi. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan kurma sambil duduk ya, dikatakan duduk di sini ya ialah dengan duduk di bumi dengan kakinya terangkat, kadang-kadang kedua betisnya terangkat. Macam mana wallahu a'lam ya, yang dikatakan kategori makan seorang hamba. Macam mana cara dia nak terang pun, cuma kalau kita tengok orang duduk yang kaki dia terpacak macam itu, begitu lebih kurang. Encik Syekh bagi contoh sikit, boleh ke? Malu? Janganlah pelajar, jangan malu ya. Ustaz pasal dia pakai kain tu takut terbuka. Okey, dia letakkan kaki dia buat Syekh entah. Ni pelajar tak boleh. Lebih kurang macam itu. Okey, dia mengangkatkan kakinya ya, lututnya macam itu ya. Ibu-ibu nak tengok tak nampak Syekh? Bab cara makan, kemakruhan makan sambil bersandar. Tak dengar. Nombor sorry, 108. Okey, tu cara dia. Berarti itu makan cara hamba ya, cara hamba. Tapi kita makan cara bersila, okey, tak jadi masalah. Bersempuh pun tak menjadi masalah. Okey, insya-Allah. Jadi cara tu tak menjadi masalah bagi orang yang nak makan. Baik. Tetapi kita melihat makan yang begitu ya, tuan-tuan dan perempuan, kita kena faham ya kaedah-kaedah yang tertentu. Rasulullah makan tamar. Ya. Kalau kita makan nasi macam tu agak-agak macam mana? Tak boleh kan? Jadi bersesuaian dengan keadaan makan. Mungkin makan perkara-perkara seperti tamar, biskut tu mungkin. Tetapi kalau nasi, mi, apa semua, mi sup, mi kari, memang tak boleh lah. Macam tu nak makan macam mana? Okay? Jadi mengikut keadaan ya, makanan tersebut.
Betul, mungkin kita nak ikut sunnah, makan mi cara macam tu. Agak-agak macam mana nak makan tu? Ya. Okey. Baik. Bab 109, bab istihbabil akli bi thalathin asabi' wa istihbabi la'qil asabi' wa karahati mashiha qabla la'iqaha wa istihbab la'iqa qas'ati wa akhadha luqmati allati tasqut minhu wa aqliha wa jawazi mashiha ba'da al-la'iq bis-sa'id wal qadami ghairiha. Sunnahnya makan dengan menggunakan 3 jari dan sunnah menjilat jari-jari serta kemakruhan mengusap jari-jari sebelum menjilatinya. Juga sunnah menjilati piring dan mengambil suapan yang jatuh daripadanya terus memakannya. Juga boleh mengusap jari sesudah dijilati pada tangan, kaki dan lain-lain sebagainya. Okey, ini di antara perkara yang berkaitan keadaan suasana yang tertentu. Maksudnya makanan yang macam mana yang dimaksudkan di sini. Kita tengok. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah bersabda, jikalau seseorang dari kamu semua makan satu makanan, maka janganlah mengusapkan jari-jarinya sebelum menjilatnya untuk mendapat keberkatannya ini, atau menjilatkannya kepada orang lain seperti kepada anak-anak, muridnya dan lain-lain. Maksud di sini ya berkaitan kalau kita makan makanan yang di mana dia akan melekat pada tangan dia. Biskut tak melekat, okey, kurma tak melekat, tetapi jenis-jenis makanan yang melekat, maka disunnahkan kepada kita disebabkan dia berkaitan dengan keberkatan makanan tu tersebut. Keberkatan itu yang diambil kira. Jadi kalau kita makan, bila dah makan tu ada melekat kuah-kuah tu, maka jilat. Ya, malu ke nak jilat kan? Ramai orang malu, tetapi ianya sunnah yang telah dimatikan oleh setengah pihak yang mengatakan jilat tu perbuatan yang tak elok. Ya, kenapa? Kenapa begitu tak elok? Sedangkan ianya adalah juzuk makanan yang berkat tertinggal pada tangan kita. Tetapi disebabkan fahaman-fahaman golongan tertentu yang mengatakan ianya perbuatan yang buruk, akhirnya orang tinggalkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ianya perlu dilihat perkara tersebut bila sunnah, tidak ada perasaan malu bagi kita untuk melakukannya. Ittiba'ur Rasul, apa nak malukan? Berapa ramai yang mengikut ittiba'us syaitan, makan tangan kiri, minum tangan kiri, dia tak ada perasaan malu. Tiba-tiba kita ikut sunnah Rasulullah, ada perasaan malu. Na'udzubillah min syururi anfusina, minta perlindungan Allah dari kejahatan diri kita. Perasaan malu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang, kalau para sahabat hidup di zaman ini, memang dia akan mengikut, walaupun sejengkal Rasulullah lakukan, terus diikut seinci, walaupun apa juga yang dilakukan oleh Rasulullah, mereka mengikutnya. Tetapi maksudnya kalau menjilat tu beradablah sikit, itu je. Janganlah mampu jilat dia Masya Allah kan. Adalah cara dia, cara menjilat dengan beradab, itu sahaja. Yang jadi orang tengok gharib, asing tu disebabkan cara kita menjilat, Masya Allah, habis dijilatnya dengan cara yang kita tengok pun rasa tak selesa. Beradablah sikit, itu je. Okey, jadi dalam bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Ibnu Abbas ini mengatakan, jikalau seseorang dari engkau semua makan satu makanan, maka jangan membasuhkan ataupun mengusapkan jari sebelum menjilatnya untuk mendapatkan keberkatan, dalam kurungan, atau dijilatkan. Maksud dijilat di sini mungkin kanak-kanak, anak-anak kita yang kita bagi. Cuma kadang-kadang ditimbul satu masalah segelintir pada masyarakat kita, dibagi ulasan sini, seperti muridnya. Ya, kerana apa? Golongan-golongan yang tertentu yang memuja tok guru, ya, kita kata tak apa, tak, asalnya tak menjadi masalah. Tetapi bila dia datang satu sifat memuja tok guru dengan pemujaan yang tidak betul, datang perasaan taksub, maka di sana ada masalah. Tuan-tuan dan perempuan, menuntut ilmu ada kaedahnya. Beradab dengan tok guru, menghormati tok guru, itu dituntut. Tok guru tak betul, perlu tegur. Bukan tok guru tak betul main diam aja, bercakap dari belakang, tak, tegur. Bagi saya tegur. Cuma adab cara bertegur, cara tegur dia di depan orang ramai atau face to face, ada adabnya. Kena tegur. Kerana guru tidak maksum.
Tetapi jangan sampai kita suka guru tu taksub. Oh, orang lain bagi pendapat, ustaz lain bagi pendapat, semua dah tolak. Itu je ustaz yang terbaik. Silap. Bila ada perasaan taksub dalam jiwa kita, dia menutupkan semua pandangan dan pendapat. Itu yang berbahaya. Berbahaya. Golongan-golongan tertentu, terutama golongan sufism, dia mengamalkan, memuja tok guru sampai tahap yang begitu. Sampai kemuncak mengatakan guru kasyaf. Sifat-sifat Allah tu diambil, diletakkan pada tok guru. Itu yang masalah. Kita mengatakan lelaki yang boleh kita taksub hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Semua anak Adam melakukan kesilapan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang bertaubat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, Rasulullah lelaki yang perlu kita taksub. Selain daripada tu, kita hormat. Kalau salah, kita tegur secara baik. Kalau dia tak terima, kita boleh buat pilihan dalam bab-bab itu. Begitu juga dalam perkara-perkara yang paling penting dalam usul. Kenapa? Bila sampai mereka memuja tok guru mengumpat orang ke mencerca orang pun kita ambil. Tak apa, tok guru semuanya maksum. Silap kita. Saya menasihat kepada kita semua bahawa kalau kita mengaji pengajian agama ni, kalau ada majlis mengumpat si fulan, saya katakan tinggalkan majlis itu. Walaupun ustaz tu masya-Allah. Kenapa? Majlis itu penuh dengan majlis mengumpat manusia, menghabiskan dosa-dosa, menghilangkan pahala-pahala, membawa dosa-dosa kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Tak kira ianya berkaitan dengan apa juga politik ke apa ke, na'udzubillah. Berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai kita menghabiskan pahala-pahala kita. Itu perkara yang amat penting yang saya tengok. Kadang-kadang disebabkan ada orang yang bertanya, ustaz tolong tegur. Saya kata anak murid kena main peranan menegur ustaz tu, tapi cara beradab. Tegur kena, kerana ustaz terbabas dalam bercakap, mungkin terlampau syok sangat, tetapi bila berkaitan dengan peribadi-peribadi, dia mengajar kita mengumpat orang. Nauzubillah min zalik. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati. Baik. Jadi bila kita menyaksikan dalam hadis ini, tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjilatkan jari dia, orang mengambil tok guru tu, kononnya pada tok guru tu ada keberkatan. Saya selalu betulkan bila orang kata pergi salam ustaz tu, ustaz ada berkat. Tak, pada peribadi seorang ustaz tak ada keberkatan. Keberkatan mesti ada dalil, yakni dari Allah dan Rasul. Disebabkan silap kita mengatakan ustaz tu berkat, maka anak pun datang cium tangan apa semua, dan kemuncak yang kita lihat golongan-golongan seperti Syiah, dia mengambil kesempatan, golongan Sufi mengambil kesempatan, disebabkan kalimah berkat itu muncul. Saya teringat suatu saya belajar di pondok, sahabat-sahabat ni menceritakan belajar di pondok, dan di pondok ini maaf kata alhamdulillah setengahnya baik dan setengahnya mengajar di sudut taksub. Di mana bila sampai satu tahap tok guru tu makan, 2-3 orang ustaz tu tengah makan, anak murid tunggu kan, dia tunggu, dia tengok tok guru makan, baguslah kan, tok guru nak air pergi hantar. Tapi dia tunggu ni ada satu benda yang ditunggu. Habis tok guru makan, habis makan, basuh tangan kan, basuh tangan, okey, tok guru pun bangun kerja. Lepas je tok guru bangun, terus berebut tang mana? Sisa makan tok guru tu ke? Bukan sisa makan tok guru yang direbutkan, air basuh tangan tok guru tu direbutkan. Disebabkan tok guru telah basuh tangan dia, tangan yang penuh keberkatan, ada yang ambil minum, ada yang sapu. Tuan-tuan dan perempuan, keberkatan hanya pada tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pada orang lain. Kita tidak pernah mendengar Abu Bakar basuh tangan orang pergi berebut. Tapi kita pernah dengar Rasulullah yang dicelumkan tangan keluar air, orang berwuduk dengannya. Itu kita dengar. Kita tak pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Umar, Osman dan sahabat yang besar Badariyin itu diambil airnya ataupun diambil ludahnya untuk diberkatkan. Tak pernah. Dan mereka adalah orang yang kedua selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ambil ludahnya dan diberkatkan. Okey, kita berdiri bersama Rasulullah. Selain daripada Rasulullah tak ada.
Tetapi bila kita dengar, tuan-tuan dan perempuan boleh buka seorang ustaz ya dalam YouTube mengatakan ustaz Syekh dia ni keturunan Rasulullah, lalu dia bersedia untuk apa dia? Makan minum air ludah untuk gurunya tu. Nauzubillah min zalik. Kenapa jadi begini? Pada Rasulullah sahaja kita tidak pernah mendengar pada Fatimah, tidak pernah mendengar pada Hasan, Hussein dalam peristiwa yang perbuatan yang begitu. Itu kesan taksub, berbahaya, membutakan kita punya dan merosakkan mental kita. Oleh kerana itu dalam bab ini kita melihat maksud di sini ialah keberkatan pada makanan dan bukan keberkatan pada tubuh badan seseorang itu. Yang maksud dijilatkan, nak suruh anak jilat, ya, nak suruh anak ya berbagai-bagai. Disitulah datang masalah tahnik. Apabila tahnik itu menjadikan satu perkara, kononnya ustaz tu ada keberkatan, dia menimbulkan fitnah yang besar. Dan kita mendapati setengah pendapat ulama mengatakan tahnik khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak kepada orang lain. Menjadi bahan khilaf, kita taklah nak bicara panjang. Cuma kalau kita nak tahnik itu, saya nasihatkan berhati-hati, tengok orang yang nak kita ambil ustaz tu macam mana. Kalau ustaz tu merokok lah, kita kata ish la ilaha illallah, macam mana? Tuan-tuan dan perempuan menyaksikan tu imam merokok, ustaz merokok, lepas tu tahnik anak orang, la ilaha illallah. Lepas tu budak tu ya kecil-kecil dah pandai nak merokok pula. Oleh kerana tu dalam bab itu kena ada ketakwaan kita. Dan bagi saya dalam zaman sekarang ini tidak nampak ke kelebihan mana-mana ya, hanya Allah yang maha mengetahui ya. Kita pandai-pandailah kita buat, tak ada tahnik pun tak apalah bagi saya. Kalau nak tahnik juga jangan masukkan dalam mulut, tekan kurma kat situ dah lah, ya. Memandangkan suasana fitnah pada akhir zaman ini. Okey, baik. Kemudian wa'an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathin asabi' fa idza faragha la'iqaha. Rawahu Muslim. Dari Ka'ab bin Malik katanya, aku melihat Rasulullah makan dengan menggunakan 3 jari. Rasulullah makan 3 jari. Dan kemudian setelah beliau selesai lalu menjilatnya. Okey, dalam bab ini kita dah katakan kita melihat keadaan jenis makanan. Ya, kalau takkanlah kita nak makan nasi 3 jari. Ya, makan nasi 3 jari. Tak rak. Orang habis lauk tu dulu. Kita tak habis-habis 3 jari, 3 jari, 3 jari. Jadi, bersesuaian dengan zaman itu, zaman ataupun bangsa itu, dia makan roti, makan kurma dan makan jenis-jenis yang begitu. Maka kalau kita makan roti pun kita akan menyaksikan kita menggunakan 3 jari. Dan pada qaul ini agak menarik pandangan ijtihad al-Imam Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dia mengatakan ya, pandangan dia tentang makan 3 jari, hatta jika seseorang itu memegang sudu ya, maka dia makan 3 jari. Sudu kan, sudu tak ada pula sudu kan. Okey, macam ni. Tak mana ada sudu orang makan macam ni kan. Jadi dia makan 3 jari. Aqrabu lis sunnah katanya, lebih rapat dengan sunnah. Ya, wallahu alam, itu ijtihad imam-imam. Namun bagi pandangan saya raikan, saya hormat pandangan imam. Dan cuma bagi saya, bagi kita yang memahami tentang 3 jari itu, kerana pada jari kita ada enzim waktu makan tu dia memainkan peranan pada makanan tersebut. Ya, itu je. Namun kita menghormati pandangan-pandangan Syekh. Dan kita pernah kata orang yang makan chopstick tu kan, ya, kita nak kata apa ya dalam bab yang begitu. Orang kata tasyabbuh bi kuffar, tapi bila pergi negeri Cina, tempat Cina Muslim, makan chopstick juga. Ya, macam mana tu? Pening kepala kita ya. Macam orang kata cucuk hidung, bagi kaum wanita yang bukan cucuk, pakai subang kat hidung tu kan, ya, subang kat hidung, dikata menyerupai Hindu. Waktu saya belajar di Pakistan tu, tengok ramai orang Muslimnya cucuk hidung. Cucuk hidung pula. Apa? Pakai subang kat hidung. Kat sini, bukan kat sini. Itu lembu je. Ya, dia pakai kat sini. Ramai. Habis takkan kita kata tasyabbuh bil kuffar. Okey? Bahkan bila cucuk tu, kalau tutup hidung tu boleh menapas lagi tu. Ya. Dicucuk satu. Okey. Jadi persoalan itu masalah-masalah yang kita tak boleh nak menghukum direct. Kena berhati-hati dalam bab-bab ini. Kenapa? Kerana orang Muslim pun, misalnya di China, dia makan pakai chopstick. Okey, orang India, orang Muslim di tanah Hindi sana pun memakai cucuk hidung sana. Okey, baik.
Jadi begitu kedudukannya, makan dengan 3 jari, lepas tu dia menjilatnya. Okey. Jadi yang penting di sini noktah diceritakan tentang sifat makan Rasulullah dengan 3 jari bersesuaian dengan apa yang nak makan. Kalau kita memakan nasi, makan 5 jari. Okey, 5 jari. Okey. Maka tak menjadi masalah. Bukan tak sunnah pula. Ya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi' was-sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah menyuruh untuk menjilat jari dan piring, dan beliau bersabda, sesungguhnya kamu semua tidak mengetahui makanan yang manakah terletaknya keberkatannya. Rawahu Muslim. Jadi dalam hadis ini dari Jabir mengatakan Rasulullah mengarahkan kita jilat jari dan pinggan ataupun piring yang kita makan. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, dalam bab ini kita kena fahamlah kaedah-kaedah, ada adab, ya. Maksudnya kalau menjilat piring tu bukanlah tengok macam tu ngap jilat macam tu. Amboi. Ini bau piring, datang pinggan pula. Kalau makan dalam talam, macam mana nak menjilatnya? Boleh jilat lagi. Kalau makan dalam mangkuk, periuk, amboi, makan dalam periuk, ustaz. Okey. Jadi maksudnya kita tariklah dengan ibu jari itu, bagi licin kan. Itu di antara adab. Menjadi masalah bila masyarakat ni dia tidak faham, ya, bila dia tengah jilat, orang yang tak faham, la ilaha illallah, teruknya makan. Ya, jilat macam tu kan. Maksudnya dia ambil, tarik, isap, ambil, letakkan ke tepi. Apa salahnya? Kan? Maksudnya makanan yang bentuk kuah-kuah yang begitu, ya, perlu ditarik kan. Licin kata orang. Kan macam mana? Okey. Sampai jilat nasi lemak dalam tu apa? Dalam bekas apa, dalam bungkus tu kan. Ya, tarik. Lepas tu ambil las tu. Tak apa. Wallahu alam. Bagi saya dalam mengikut ittiba' sunnah tak ada perasaan malu, ya. Biarlah orang nak kata apa. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha wal ya'kulha wa la yad'ha li syaitan wa la yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqu asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Rawahu Muslim. Dari Jabir pula bahwasanya Rasulullah bersabda, jikalau suapan seorang di antara kamu semua itu terjatuh, kita makan terjatuh, karipah terjatuh, ya, tengok dalam bentuk jenis makanan, maka singkirlah kekotoran tu kita buang ataupun basuh yang menempel di situ, dan kemudian hendaklah memakan, serta jangan ditinggalkan untuk dimakan oleh syaitan. Maksudnya kalau benda tu, makanan tu boleh dimakan lagi, kita tinggalkan, maka syaitan akan makan dan syaitan akan mengambil keberkatan pada makanan tersebut. Maka ambil, cuci, ya, cuci. Mungkin kita lihat aib, ya, perasaan malu tu ada kerana kita orang kaya, ya. Kalau kita menyaksikan dalam YouTube tu, budak kecil yang duk cari roti tu, dia ambil, dia letak, cari lagi roti di tempat pasir tanah tu, ya, kita akan menyaksikan betapa pentingnya walaupun sedikit makanan, sebesar roti, berharga pada orang-orang yang begitu. Oleh kerana itu Rasulullah mengingatkan kita, walaupun jatuh ambil, jangan biarkan ditinggalkan untuk syaitan. Tetapi kalau benda tu tak boleh nak dibasuh, misalnya nasi jatuh memang tak boleh dibasuh, tapi kalau karipah boleh dibuang sikit, dibasuh, ya. Jadi kalau yang boleh dibasuh ataupun dia ambil, dibuang kekotorannya, ambil. Nanti orang kata bakteria lah, apalah, penyakit kuman lah kan, ya. Bagi saya ittiba'ur rasul, saya takkan takut dalam bab itu, insya-Allah. Tetapi kalau jatuh, tengok tempat dia jatuh, ya. Kalau jatuh tempat najis, takkanlah kita nak ambil. Maksudnya, ya, dalam keadaan yang betul, insya-Allah tak menjadi masalah. Baik. Kemudian Rasulullah kata, jangan pula seorang mengusapkan tangannya pada mindil sapu tangan sehingga menjilatkan jarinya. Sesungguhnya ia tidak dapat mengetahui di makanan manakah yang terletak keberkatan, ya, galakan untuk menjilat jari, ya. Kemudian wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdura inda ta'amihi fa iza saqatat luqmatu ahadikum
falyakhudha falyumit ma kana biha min adha summa yakulha wa la yad'ha lisyaitan fa idza faragha falyal'a asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Rawahu Muslim. Dari Jabir pula bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya syaitan itu mendatangi seseorang dari kamu semua dalam segala hal yang dilakukan, sampai ia datang pula ketika seorang itu nak makan. Tuan-tuan dan perempuan, syaitan akan datang pada setiap waktu kita. Oleh kerana itu Rasulullah SAW memberikan guideline kepada kita tentang menangkis semua tipu daya syaitan. Menangkis bukan sekadar tipu daya bisikan, menangkis pandangan syaitan, menangkis kerja buat syaitan. Apabila Rasulullah mengingatkan, bila kita nak makan syaitan akan duduk, bila kita nak masuk rumah syaitan pun nak masuk rumah juga, bila kita nak bersama isteri syaitan pun nak bersama juga, bila kita menanggal pakaian syaitan bersama. Subhanallah, dalam segala konteks perbuatan kita syaitan akan ada bersama. Berbahaya. Allah telah mengisytiharkan syaitan ini adalah musuh kita, maka berhati-hati. Tetapi berapa ramai orang yang mengambil iktibar dalam bab ini, mengikut sunnah Rasulullah SAW untuk menjauhkan dirinya dari syaitan. Bayangkan setiap pergerakan kita syaitan akan bersama, terutamanya qarin tu. Bayangkan apabila Rasulullah kata nak masuk rumah baca bismillah, syaitan tu dah bersedia nak masuk sama kita. Bila kita keluar baca doa, syaitan bersedia untuk bersama kita. Bila nak bersama dengan isteri, syaitan pun bersama juga dengan kita. Bila kita tanggal pakaian, syaitan menyaksikan aurat kita. Tuan-tuan dan perempuan, ya, ini merupakan fitnah, berbahaya. Kita pandang benda ni remeh kerana benda syaitan itu tak nampak, tak rasa pun. Kalau tuan-tuan menyaksikan satu perkara, ya, bila syaitan menyaksikan tubuh badan kita, mungkin dalam kita tak pernah dengar, tetapi dalam siri rawatan, ya, merawat orang sakit ni, apabila seorang hamba Allah ni datang menceritakan, ustaz, ya, saya ni tak berapa nak layan satu mesej daripada seorang lelaki yang menggelarkan dirinya pendeta, tetapi dia speaking lah, ya, ya, bila sampai satu tahap saya tak layan, dia hantar juga. Ini di antara fitnah handphone ni, ya, terutamanya anak-anak muda yang berlaku zaman sekarang ni, anak-anak wanita terutamanya perempuan. Bila hantar tak layan dah setahun orang tu hantar, tiba-tiba dia potong. Dia akan rasa kenapa dia potong, mula bertanya. Fitnah. Jadi begitu juga si Minah ni, Allah, bukan nama dia Seminah tapi kita gelarkan. Jadi dia dapat mula dia tak layan, tapi sampai satu ketika orang tu mengatakan, aku tahu padamu apa yang orang lain tak tahu. Terkejut dia. Di situ mula dia melayan. Okey? Dia mula melayan. Dia kata, apa yang kamu tahu? Maaf, ya. Dia mengatakan, aku tahu tai lalat kamu begini di situ. Apa si perempuan kata, ustaz, suami saya pun tak tahu. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, nampak bagaimana dia tahu? Qarin tu syaitan yang ada pada kita tu, dia menyaksikan kita tanggal tak baca bismillah, ya, dia saksikan kita semi bogel, kita bogel semua tu, dia saksikan dan dia menyaksikan, ya, dan dia khabarkan kepada qarin, kawan dia ahli sihir, pendeta tu, ya. Kita tengok bila kesudahan cerita tu, pendeta tu rupanya Hindu, ya, menyaksikan apa yang ada pada tubuh badan kita. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu Rasulullah kata, bila nak tanggai baju, baca bismillah, menutup pandangan syaitan. Tapi kita tak nak, kita nak bagi syaitan tu tengok badan kita, ya. Kalau badan macam bodybuilder tu, sedap juga. Okey. Jadi ini merupakan fitnah yang besar. Bila kita dengar perkara tu, terus saya teringat ayat surah Al-A'raf itu. Dalam ayat yang ke-28 mengatakan syaitan itu dan jin itu melihat kamu dari arah yang mana kamu tidak tahu, tidak melihatnya. Okey, cuba tengok dalam surah Al-A'raf. Ayat yang ke
bukan 28, ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak-anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari syurga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nampak tak? Dia melihat kita dari arah yang mana kita tidak dapat melihatnya. Itu point. Bagi usul orang yang nak cari bomoh atau orang yang ingin berubat kononnya atas nama perubatan Islam, kena faham ayat ni bahawa kita tak mampu untuk melihat jin dan syaitan. Kerana ini di antara kaedah yang penting. Nak tahu bomoh tu betul ke ikut Quran Sunnah ataupun tidak. Kerana ada kalangan bomoh, dia scan, kamu ada 30 syaitan. Subhanallah, macam mana dikira? Allah kata kamu tak nampak, tiba-tiba kamu kata ada. Yakni dia kira syaitan tu 30. Ya, na'udzubillah min zalik. Itu menunjukkan bomoh tu tak betul. Senang je kaedah dia, bercanggah dengan Quran. Satu. Dan kaedah orang yang faham tentang perubatan Islam, kadang-kadang orang kata dia nampak, ya, nampak makhluk halus tu. Bila seorang itu nampak makhluk halus, maksudnya dia yang sakit, dia yang kena berubat, bukan dia pergi mengubat. Kenapa? Jin telah memakai mata dia untuk melihat kawan-kawan dia. Dia kena berubat. Tapi kita tak faham. Oi, dia ustaz tu, ya, oi, baca Quran. Usul dia kita tak tahu. Na'udzubillah min zalik. Ini di antara kerugian kita. Betapa ruginya kita disebabkan masalah nak berubat tu. Kita ambil bomoh, kita ingat di Quran dan Sunnah, akhirnya kita terlepas satu tempat yang paling berharga untuk kita selamatkan diri kita. Ya, Rasulullah mengatakan 70,000 yang masuk syurga tanpa hisap. Yakni tempat hisap tu, sayang, disebabkan bomoh ni je, disebabkan kita tak tahu. Okey, itu di antara usul-usul yang perlu kita faham. Ya, saya cuba nak betulkan, saya terpaksa ceritakan walaupun orang kata itu ustaz begitulah ustaz. Bagi saya bukan kaedah ustaz pun silap. Kaedahnya mari kembali kepada Al-Quran. Al-Quran kata tak nampak, jangan siapa pun kata dia boleh nampak. Kalau dia nampak berarti dia sakit, maka perlu berubat, bukan dia pergi mengubat orang. Ya, ini di antara fitnah yang berlaku. Okey. Jadi kita menyaksikan dalam bab ini syaitan duk tengok jauh daripada tengok kita dari jauh dan diceritakan kepada orang lain atau jin lain, maka akhirnya terbongkarlah apa yang ada pada tubuh badan kita. Na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi lepas ni tuan-tuan dan puan paling kurang tak dapat yang lain, dapat satu pun cukup. Nak tanggal pakaian, baca bismillah. Nak pakai pakaian, baca bismillah juga. Doa, ada doa dia, kan? Jadi itu dia. Baik. Jadi di sini kita menyaksikan syaitan akan masuk di segala jalan-jalan. Oleh kerana itu Rasulullah menutup makanan untuk syaitan. Bagaimana dia makan, jangan bicara. Persoalan ghaib kita serahkan kepada Allah. Ini ada kat rumah tu, ya, tiba-tiba tengah tidur tengah malam tu keruk. Tadi dia makan sup apa, gearbox, kan? Lepas tu dia buang tulang tu, tiba-tiba dengar tengah malam keruk. Mula tegak bulu rumah. Pasal apa? Mental dia, minda dia menyangka syaitan tu makan macam kita.
makan macam kucing dengan anjing, keruk keruk keruk. Bukan begitu. Tengok-tengok bawah kucing. Ya, syaitan tidak makan macam kita. Macam mana? Wallahu alam, serahkan ilmu dia kepada Allah. Okey, jadi begitu kedudukannya yang berkaitan dengan ada adab kita makan. Maka kita jangan cucikan tangan kita, melainkan kita telah selesai menjilatnya. Okey, setelah azan dulu. Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha wa qala idza saqatat lukmatu ahadikum falyumit anha al-adha wal ya'kulha wa la yad'ha lisyaitan wa amarna an nasluta qas'ah wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila makan suatu makanan maka beliau menjilatkan jari-jarinya yang tiga yang digunakan untuk makan, yakni ibu jari, telunjuk dan tengah. Dan beliau bersabda, jika suapan seorang dari kamu semua itu jatuh, maka singkirkan kotoran-kotoran yang melekat di situ. Selanjutnya hendaklah dia memakannya dan janganlah ditinggalkan untuk dimakan oleh syaitan. Beliau juga menyuruh kepada kita semua mengusapkan piring lalu makan sekali jika ada makanan yang di situ, dan beliau bersabda, sesungguhnya kamu semua tidak mengetahui di makanan yang manakah terletaknya keberkatan itu. Jadi hadis ini seperti hadis-hadis yang lain juga yang menceritakan bahawa kepada kita disunnahkan untuk menjilat jari, ya. Dan kedua, disunnahkan mengambil makanan yang terjatuh dan dibersihkan, lepas tu makan balik. Dan yang ketiga, ya, pada piring ataupun pada bekas yang kita makan, maka
ya, usapkan sampai berkumpul lalu kita habiskan, kerana tak tahu di manakah keberkatannya. Oleh kerana tu kita kena faham masalah berkat tu yang amat penting. Kenapa? Kerana berkat itulah yang akan datang pada kita kesihatan, ilmu yang bermanfaat, kuat hafal, kuat mahu, semangat, iman kita bertambah, ialah disebabkan keberkatan. Bukan sebab banyaknya ataupun sebab istimewanya makanan tersebut, ya, tetapi keberkatan itu. Oleh kerana itu kadang-kadang kita makan makanan istimewa tetapi kita makan dari sumber yang haram, maka Allah kata, ya, Rasulullah mengatakan tidak akan tumbuh daripada makanan yang haram melainkan untuk neraka sahaja. Jadi oleh kerana itu keberkatan tu diambil kira dari sudut halalnya dan dari sudut bersihnya dan segala-galanya, ya, diambil kira. Wa an Sa'id ibn Harith annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu anhu 'anil wudu' mimma massatin nar faqala la qad kunna zamanan nabiy sallallahu alaihi wasallam la najidu mithlu dhalika at-ta'am illa qalilan fa idza nahnu wajadnahu lam yakul lana manadil illa akuffuna wa sawa'iduna wa aqdamuna thumma nusalli wa la natawadda, rawahu al-Bukhari. Dari Sa'id ibn Haris bahawasanya ia bertanya kepada Jabir tentang hal apakah wajib berwuduk kena makanan sesuatu yang terkena oleh api, yakni dimasak dengan api. Lalu ia menjawab, ya, tentang makanan yang dimasak oleh api, dibakar oleh api, bagaimana kedudukannya, disunnahkan kena wajib wuduk ke tidak. Kita tahu dalam hadis, ya, ianya tidak dituntut untuk berwuduk, tetapi pada makanan yang berbentuk seperti unta, khas untuk unta, kena wuduk, ya. Okey, yang lain tak ada. Di sini sahabat Jabir mengatakan, tidak, sesungguhnya kami dahulu di zaman Nabi tidak mendapat makanan yang dimasak dengan api itu kecuali sedikit sekali. Subhanallah, sedikit sekali. Habis dia makan apa, ya? Okey, jikalau kita menemukan makanan itu, kita tidak mempunyai sapu tangan untuk mengusap selesai makannya, melainkan yang ada ialah tapak tangan, lengan-lengan atau serta kaki, maksudnya tapak kaki, digunakan untuk mengusap jari-jari setelah selesai makanan. Terus kami pun bersembahyang dan kami tidak berwuduk lagi. Nak menceritakan di sana tentang perbuatan-perbuatan orang-orang Arab, ya, dalam keadaan zaman dahulu, tetapi zaman sekarang tak menjadi masalah. Tapi tiba-tiba air tak ada, jadi problem juga, ya. Jadi di antara perkara yang dilakukan di sini, bila dia makan makanan, kita macam makan barbecue ataupun makan, ya, daging bakar, ya. Maaf bagi mereka yang saya tak jemput, bukan tak jemput rasanya, tapi mungkin tak ni kan, tak sampai, ya. Bila kita kata ada kambing bakar 3 ekor, ya, kesian ni pun, ya. Baik, ya, makan kambing bakar tu, tiba-tiba macam saya semalam tu kita buat program, tiba-tiba air tak ada, start pukul 7 pagi sampai 7 petang. Tak kesakit kepala, kan? Okey, habis orang nak basuh tangan macam mana? Okey, jadi kita ceritakan di sini, alhamdulillah kita ada mendil dia. Sapu tangan. Kalau tak ada sapu tangan, pandai-pandailah kita tengok sprah pada meja tu, kan? Jadi orang dahulu bila dia makan berminyak macam tu, kan, berminyak. Okey, jadi ada yang menjilatnya, dah ada lagi minyak. So kalau tak ada sapu tangan, dia ambil tapak kaki tu, disentai-sentaikan pada tapak kaki tu. Okey, sentai-sentaikan pada tapak kaki tu, kerana tapak kaki tu digunakan untuk berjalan, dia tak kisah sangat. Ataupun disentai, digosok. Kalau minyak, ya, minyak mungkinlah kita kata masih lagi bermanfaat. Tapi kalau gulai, mana nak gulai terpoyak pula nak sentai ke sini, kan? Okey, jadi itu pun tengok keadaan, ya. Perbuatan-perbuatan begitu kita tengok keadaan. Yang mana saya pun bila dah duduk negeri Arab dulu pun buat macam itu juga, tengok kepada jenis makanan yang mana berminyak, dah kita tak dapat apa-apa, memang sentai pada kaki, ya, sentai pada kaki, kerana kaki digunakan untuk berjalan, dia secara automatik dibersih. Tapi kalau minyak tu, ya, agak licin apa, tak jadi masalah, kita sapu-sapu. Terutamanya kalau musim sejuk, memang memerlukan minyak pada tangan kita, kan, untuk mengelakkan kesejukan. Jadi ini di antara perbuatannya. Namun kita mengatakan kita di Malaysia jaga adab tu, ya, kena jaga adab tu, kena tengok teliti. Saya nasihatkan tuan-tuan dan perempuan dalam masalah ni, ya, setiap perkara kena teliti betul-betul, kerana masyarakat kita jahil, dia tak faham arti sunnah. Jangan kita kadang-kadang, betul ada sunnah yang perlu ditunjulkan, ada sunnah perlu disimpankan dahulu.
Bukan kerana apa? Kerana kejahilan masyarakat, dia tak faham arti sunnah, menyebabkan takut dia lari daripada sunnah. Kenapa Rasulullah SAW tidak meruntuhkan Kaabah untuk jadikan Kaabah macam Nabi Allah Ibrahim dahulu? Kaabah yang kita saksi empat segi sama ni, itu bukan Kaabah yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim. Apa Rasulullah mengatakan? Kalau tidak kerana kaumku baru je memeluk Islam, nescaya aku akan ubah Kaabah tu kembali kepada bentuk Nabi Allah Ibrahim. Tetapi kerana apa? Kerana takut bila ubah orang akan kafir, menentang Rasulullah balik, maka Rasulullah tak ubah. Jadi di situ datang usul yang kita kena faham. Masyarakat yang tak faham, bersabar, jangan tergopoh gapah nak menceritakan sunnah. Kenapa? Kerana menyebabkan dia tak faham, dia marah kita, dia lari daripada kita. Ya, jadi wallahu alam bisawab. Okay, jadi itu di antara perkara yang kita lihat dalam bab ini, dan insya-Allah ya dalam buku satu ni dah nak habis ya. Ya, jadi kita akan habiskan secepat mungkinlah yang mana hadis-hadis yang sama. Yang itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah.